Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal ardh bi qudratihi فدبر الأمور في الدارين بحكمته ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين سلم وعظم إلى يوم الدين. ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Muslimin, muslimat, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta perkenannya dapat kita sama-sama berada dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Saya diberi kesempatan untuk mengadakan kuliah ini pada malam ini dan sukacita dimaklumkan, saya mohon izin dari para jemaah untuk menyambung kuliah saya dalam siri-siri terdahulu. Dalam siri yang sebelum ini, saya telah memilih satu tajuk yang saya petik dari sebuah buku yang bertajuk Penghalang. Penghalang manusia dari melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lalu kepada kita keterangan sekadarnya bahawa penghalang kita dari melakukan taat secara asasnya ada 4 benda, 4 perkara besar. Satu, dunia dan persekitarannya, pengaruh dunia. Yang kedua, manusia yang talih. Ketiga, syaitan, kita tahu semua. Dan keempat, nafsu. Sampailah masanya malam ini saya akan bincang sekadar yang termampu peranan nafsu terhadap diri seseorang dengan tidak merojokkan kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab besar dan lebar keterangannya. Saya secara senang hati kita ambil jalan dekat dan mudah bahawa nafsu itu satu perasaan dalam diri yang inginkan sesuatu. Semua dia berasa, dia lihat, dia dengar, dia nak. Cuma nafsu dia tidak serupa dengan syaitan. Syaitan dia terus menerus berusaha untuk memusnahkan hidup kita, dunia dan akhirat.
Manakala nafsu sedikit dipinasi para jemaah, nafsu kalau dibimbing, dialah juga yang membawa kita, mengajak kita ke arah yang sempurna, yang bahagia dan berjaya. Sebab itu ulama, terutama ulama tasawuf membahagikan nafsu tu sebagaimana kita pernah dengar amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamaliyah atau kamilah. Semuanya tingkat-tingkat perubahan-perubahan yang akan berlaku apabila dididik nafsu tu. Apabila kita didik, kita asuh, ya, kita ajak dan kita ajar melalui tingkat-tingkat ni dan melalui sistem yang dikatakan musyaratah, muhasabah, mujahadah, mu'atabah, mu'aqabah yang selalu dibilang sebut oleh para ulama sufi, sehingga nafsu itu sendiri menjadi ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, kamalul yaqin, dan naiklah martabat seseorang itu kepada maqam musyahadah, mukasyafah, fana. Allahu a'lam. Itulah yang sering kita dengar. Saya pada malam ini tak mampu nak bincang istilah-istilah, kalimah-kalimah yang saya sendiri sebut itu tadi. Cuma nak bincang atas pendapat yang diberi oleh seorang ulama berhubung dengan nafsu ni. Dalam bukunya dia kata, summa alaika ya talibal ibadat asamakallahu wa iyana bil hadf min hadhihi an-nafsil ammarah bisu. Maaf, saya baca dalam bahasa Arab, walaupun saya kurang reti, tapi saya minat dalam bahasa Arab. Berasa sedap bila baca Arab tu. Kira-kira Arab tak salah lah makna saya terjemah ni. Wajib di atas kamu, engkau, wahai yang mencari, yang menuntut ibadat, yang mencari redha Allah. Saya harap kita semua wajib di atas kita yang sedang mencari redha Allah, yang sedang melakukan ibadat. Ketahui olehmu, semoga Allah menjaga, mengawal kamu dan kami, kata pengarang, bil hazri, dengan penuh kewaspadaan daripada nafsu ammarah bisu. Kata musannif ni semacam jumlah doaiyah juga ni. Semoga anda semua, kita diawasi dengan satu penjagaan, dengan mengawal sifat ini, sifat nafsu ammarah ni daripada berlaku secara berterusan dalam diri kita. Nafsu ammarah pula, kalau boleh saya artikan secara mudah, secara rendah. Kalau kita baca buku-buku, kadang-kadang buku makin mutawwalah, makin tebal, makinlah celaru. Terutama kita orang yang tidak secara khusus menuding,
mengaji secara totok tentang perkara ni. Jadi kita ambillah secara tepi-tepi, mudah-mudah, mula-mula. Nafsu amarah ni senang pada saya. Kalau gerahnya begini dia naik. Maksudnya bila sebut larangan Allah lah senang. Bila sebut sifat-sifat yang keji, yang buruk, yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Rasulnya, maka nafsu dalam diri individu tu dia berasa suka, dia berasa seronok. Suka, seronok. Lain pula apabila disebut tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia berasa benci. Contoh dekat, kita selalu sering sangat bertuding-tubi. Tok-tok guru kita mengajar. Ya, setiap guru kita mengajarlah bahawa, memberitahu bahawa masjid adalah tempat mulia. Majlis-majlis yang ada di masjid adalah majlis-majlis mulia. Saya pada malam ini secara sungguh-sungguh kata tak ada dah lebih mulia daripada masjid. Kalau nak mengaji pun masjid lah kita orang tua ni. Kalau nak buat ibadat pun di masjid lah paling afdal. Jadi nafsu amarah tadi, dia ni suka. Tadi suka perkara-perkara yang tak molek. Katakan mari masjid tadi tu perkara molek. Orang yang bernafsu amarah tu sebut dah boleh dah. Dia berasa bosan, dia berasa tak seronok, tak suka dan kiahlah. Gitulah kira-kira secara mudah. Nafsu amarah tu. Dia berseteru sangat dengan benda-benda yang baik, yang diperintah oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah. Semoga Allah mengawal kita, memberi pertolongan kepada kita, tidak berterusan nafsu amarah tu, tidak berterusan dalam diri kita. Sekurang-kurangnya naiklah kepada satu peringkat yang saya sebutkan tadi. Kerana apa dia tu sangat berbahaya nafsu tu kalau dibiarkan begitu? Fa innaha adarrul a'da. Kerana nafsu amarah tu semerbahaya, seteru yang sangat merbahaya. Wa bala'uha as'abul bala. Kecelakaan balanya sukar dihindar. Wa ilajuha a'sarul asya. Rawatannya susah dan payah. Wada'uha a'daludda. Rawatannya sukar sembuh. Wadawa'uha askaluddawa. Obatnya sangat rumit. Banyak tu. Maknanya susah nak berubat, payah nak sembuh, obatnya payah, begitu begini kata pengarang ni. Jadi saya malam ni untuk menarik perhatian kita semua, dia ni bukan sebarangan lah nafsu ni, nak didik dia tu supaya jadi makin lama makin molek, makin lama makin molek, sehingga kita umpamanya dalam hidup kita taklah kata umur 50 tahun dah super macam 35 tahun dulu, malah tak seronok, segan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya naiklah rasa suka, seronok, sedap duduk dalam masjid sebagai contoh. Wa innama zalika, yang dikatakan, kerana yang dikatakan nafsu amarah tu sangat susah diobat li amra ini, kerana dua perkara. Mengapa dia susah kita nak merawat? Yalah kita nak rawat diri kita ni, nak jadi suka buat ibadah, suka belajar. Berat sebenarnya. Mengapa? Kerana dua perkara. Dia kata ni, saya petik ni. Satu, dia tu nafsu amarah tu aduwwum min dakhil. Dia tu seteru dari dalam. Saya telah sentuh dalam meja ni, di meja ni sedikit sebanyak melalui tazkirah pagi saya, tazkirah
ya, melalui kuliah subuh saya. Tapi malam ni saya rasa lebih detail, lebih lengkap. Dia kata, kerana apa kita nak merawat nafsu kita tu, nak berubah nafsu kita daripada dok molek kepada molek tu, suatu yang sangat sukar. Dia kata kerana dua perkara. Satu, kerana dia tu adu min dakhil, dia itu seteru berada dalam diri kita. Satu. Yang kedua, adu mahbub, seteru yang kita sayang. Ya jadi gitu. Tu yang payah nak berubat tu. Dia tu seteru tapi kita sayang. Dia pula ada dalam diri kita. Tu yang dia kata, as'abul bala a'sarul asya a'dalud da askalud dawa. Suka nak dihindar, suka nak disembuh, suka nak rawat, payah cari obat. Tu kerana dua perkara. Dia berada dalam diri kita dan dia tu seteru, musuh kita tapi kita sayang. Sebab nafsu kita tak boleh bunuh. Kita tak boleh reka satu alat untuk bunuh nafsu tu. Nanti kita bila tidak bernafsu, tidak bernama manusia lagi koknya. Kita sangat penting kepada nafsu. Tu sebab dia kata nafsu tu seteru yang kita sayangi. Sebab dia sangat berguna kepada kita. Cuma yang perlunya kita didik. Nanti sikit lagi insya-Allah kalau sempat saya tengok didikan yang dicadangkan kepada kita. Bagaimana nak bimbing, nak didik nafsu kita ni. Tengoklah sikit. Kok ada sikit sebanyak dalam masa yang sesingkat ini boleh kita renung fikir dan bertindak. Semoga hidup kita di masa-masa muka ni lebih baik dari yang lepas dah. Jadi sekarang saya nak ulang sekali lagi, sebab apa payahnya nak
Maka sekarang saya nak tu lagi, ada syair ni orang Arab dia bersair yang mengandungi makna nasihat dan sebagainya. Dia nak terang tentang nafsu tu. Dia kata nafsi ila darrani da'i tukassiru asqami wa auja'i kaifa ihtiyali min aduwin idza kana aduwi baina adla'i. Oh, cantik nafsuku mengajak perkara yang mencederakan aku. Nafsu kita ni kalau tidak dibimbing, tidak diajar, dia selalu mengajak buat benda-benda yang merosakkan kita, yang memunahkan hidup kita. Nafsu tu dia memperbanyakkan penyakit dan kesakitan, dia menyusah dan menambah sakit dan susah kita. Nafsu tu, bagaimana helahku untuk melepaskan diri daripada seorang seteru, nak lepas diri daripada nafsu tu apabila seteruku telah berkubu antara celah-celah tulang rusukku. Apabila nafsu tu berada dalam diri kita, bagaimanalah nak buang? Dia mengeluh ni, penyair ni mengeluh, kalaulah nafsu tu duduk kononnya berada di celah-celah tulang rusuk, nak buang guana, nak tebuk sakit dan sebagainya lah. Nak royak tu pekat ni nak royak. Oh, susahnya nak berubat nafsu ni. Sebab itu kita kelihatan susah kita nak rawat nafsu. Sebesar-besar masjid tak berapa kerak, tak berapa ramai orang yang boleh lawang nafsu tu untuk berada dalam masjid di satu ketika. Susah. Sebagai contoh, saya ambil orang dekat sama ni. Baik, saya nak pergi lagi. Apabila kita perhati dan teliti dengan saksama, sungguhnya kita akan dapat, kita akan bertemu bahawa punca segala fitnah, kehinaan, kerosakan, dosa dan kebinasaan yang telah menimpa kepada makhluk manusia sejak dari dulu lagi hingga ke hari kiamat pun, semuanya datang dari pihak nafsu dan kuncu-kuncunya. Sama ada syaitan, saya kata tadi, yang membuatkan manusia tu celaka, hina, rosak, binasa hidup dia, semuanya berpunca dari nafsu dan kuncu-kuncunya saya sebut di sini, syaitan, manusia toleh. Panjang malam tu saya terang tentang bahawa manusia pun menjadi penghalang kita buat ibadat. Sebab itu dalam kaedah dia kalau manusia itu toleh yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita, langkah pertama kita ialah uzlah. Istilah tasawuf, uzlah, asingkan diri. Saya membuat pendekatan tak usah uzlah lah lagi kita ni, cuma renggang dengan orang-orang yang kita tahu dia tu tak boleh harap, tak boleh minta tolong. Sebagaimana yang saya telah sebut di sini dalam siri yang telah lalu. Kalau di keliling kelalang kita tu ada orang tak boleh harap, tak boleh nak tupang, kita renggang sikit. Gitulah ceritanya. Awal maksiat yang berlaku di dunia ini adalah angkara iblis. Diikuti nafsu sombong. Nabi Adam sebagai contohnya. Nabi Adam dan Hawa alaihimassalam keluar daripada syurga akibat syaitan dan nafsu. Anaknya Habil dan Qabil, sehingga berlaku pembunuhan berpunca dari hasad dan dengki, disebab utamakan oleh nafsu. Oleh sebab itu, kata setengah ulama sufi, ni kalau nak rawat sikit secara ringkas ni, kata ulama sufi. Sebab orang sufi ni dia selalu merawat diri dia, dia selalu rawat penyakit batin dia, dan berjaya kumpulan ni. Sebab tu kita kena ambil, kita kena tirulah sekodarnya, supaya insya-Allah memberi penambahbaikan terhadap rebah bangun hidup kita seterusnya. Dia kata untuk menundukkan hawa nafsu,
dan memecahkan keinginan jahatnya. Satu, ada beberapa cara. Satu, menahan keinginan nafsu syahwat dengan mengurangkan makan. Saya bila baca ni, di pusingan pertama tak apa nampak. Tapi bila kita baca dan tengok pula syarah dia, buku yang saya baca ni, syarah dia ialah Sirajut Talibin. Ya, bila tengok syarah dia kata menahan keinginan nafsu dengan cara mengurangkan makan. Saya rasa saya bercakap dengan diri saya, ya dah, kalau kita duk sebut selama ni, bahawa dalam keadaan kita ada benda ni, kita ada benda ni, kita sihat ni, puasalah retek sunat tu. Saya pergi situ, kalau tak kena pun minta maaf lah. Dan saya yakin maksud ni dia kata menahan keinginan nafsu syahwat itu dengan mengurangkan makan. Selain daripada makan secara gelojok, nak sokmo makan sokmo selagi tak kenyang, selagi sumbat tu satu. Tapi yang tertibnya dalam keadaan kita mampu, ada duit, ada makanan, ada benda, puasa. Hari ni pun hari Senin, bulan Syakban. Kalau tak puasa lagi, kita orang-orang berumur dah ni, tak ada benda, mari kita bilang apa yang kita buat baik. Kalau sejik tak mari, puasa Senin Khamis tak, coba kita bilang diri kita depan cermin, ambil pen tu tak usah pen sungguh, ambil lidi je, toreh di kertas, apa aku buat baik. Yes. Jadi satu daripadanya kurang makan, saya nak ambil puasa Senin Khamis. Bulan Rajab dulu ada orang dok tinggal sehari Senin Khamis, ada orang dok buat sehari. Nak didik nafsu ni. Hari ni pula 10 yang pertama lebih dah, masuk belah-belah dah. Esok lusa duk kira nak sepu dah. Oh, kalau sepu sebut memang sebut sangatlah. Bila sepu. Hari ni tak sebut, hari Senin yang kita tak puasa. Tak kena tu. Ada tak kena tu, lemah cara kita fikir tu. Bila nak sepu, jumpa tu imam, jumpa ustaz. Bila ustaz sepu, saya kata, buat puasa tak hari ni? Baik-baik tanya, mengapa saya tak puasa hari ni? Puasa hari ni, kau tak kena raya. Kalau kena raya, lebih besar daripada sepu. Kalau kena raya, tengok-tengok situ banyak juga ceritanya. Baik, kurangkan makan. Jadi saya, atas peribadi saya, istilah kurang makan ini menenangkan nafsu, mengurangkan ganasnya nafsu tu ialah dengan berpuasa, puasa sunat. Ya, sebagaimana yang kita anjurlah. Minta maaf kepada jemaah yang tak biasa dengan saya telah menganjur di sini secara totok 9 perkara. Kita buat mubaya'ah konon-konon dalam diri kita. Tak boleh tinggal hak ni. Hak ni kalau tinggal terasa, barulah kita jijak ngaji. Kalau tak duk ikut ceramah, duk ikut forum tu forum ni, terenggak ke sini nganga sini tak boleh menapa. Kita buat. Aku mesti semayang jemaah. Nak tahu iman kita, bila tak boleh semayang jemaah, ada rasa sesal, duka cita, berasa rugi. Itu baru jejak. Bukan sakat baca je. Masjid ini tempat mulia. Kalau 5 hari, 7 hari tak boleh letak punggung sekali, tak berasa duka cita. Sedangkan punggung kita ni 4 kali sehari kita letak tempat yang tidak menentu, tak jadi. Pasal nak banggalah dengan saya. Forum tu forum ni, perdana tu perdana ni, bagi kita forum tu ada faedah sebenarnya, tapi kita tidak memanfaatkan. Ambil bahawa puasa Senin Khamis tu satu sunnah Rasulullah yang sangat besar khasiatnya. Bukan setakat beri pahala. Dia memberi rawatan kepada banyak penyakit yang ada dalam diri kita. Semayang jemaah, kalau berasa duka cita tak boleh semayang jemaah, ya, iman kita meningkat.
Kalau semayang jemaah tak berasa apa, tak semayang pun tak berasa apa. Imam kita duduk tahap umur 17 tahun dulu. Minta maaf, saya cuba angkat suara saya supaya kita bangkit sedar melihat diri benda-benda begini. Lama dah duduk dengar orang ceramah, sedangkan kita tak benda akutnya. Satu. Yang kedua, dia kata kerana apa? Kerana binatang liar akan jinak jika dikurangkan makan. Dia pergi ke binatang. Binatang liar kalau kurang makan dia akan jinak. Saya tahu sangat. Saya melihat, saya mengalami. Ya, kalau lembu kerbau liar dalam hutan, kalau baru-baru kita igak, orang kampung saya panggil, baru kita tambak tu, dia memang mengganas. Tapi biar dia situ 3 hari, jangan beri makan, dia akan lembek lali situ. Ketika itulah barangkali dari masa ke semasa dia akan jinak. Panjang juga cerita tu. Saya nak khabar sini dia kata binatang liar akan jinak jika dikurangkan makanan. Satu poin saya malam ni nak beri nafsu kita ni tak ganas sangat, kurang makan. Kurang makan, ambil kesempatan beribadat lalu puasa. Selain daripada kurang makan, orang kata jangan kenyang sangat, berhenti sebelum kenyang tu, biasalah tu. Tapi kita nak lagi lebih pada tu, puasa. Senin Khamis atau lebih daripada tu. Tuan-tuan muslimin muslimat jemaah yang bersama saya, tak usah tunggulah ilmu dari saya pada malam ni. Tunggulah kok ada sedua perkara yang boleh kita renung fikir untuk bertindak dalam masa-masa terdekat ni. Baru-baru ni saya mengikuti ceramah Sahibul Samaha, Doktor Mufti kita di meja ni. Dia kata barang siapa ada berhasad dengki, tolong buang selalu segera sebelum sampai di tangga tu, kerana dia memusnahkan hidup dunia dan akhirat. Hasad dengki itu. Saya juga mengambil kesempatan, kalau kita betul-betul nak merawat nafsu kita, cobalah kita ambil pandangan ulama ini dengan mentarbiah kita, tarbiah kita, didik diri kita mengikut sunnah cadangan ini. 2, memberi bebanan. Dia pergi ke binatang lagi kerana himar, bila ditambah barangan di belakangnya, ia akan tunduk dan menurut. Tambah, dia kata himar, kalau tambah binatang tu, saya dah tahu ustaz tuan himar kita, dia biasa tengok himar tu makin bubuh atas tu banyak, barangkali dia ngokong tak ganas sikit. Himar ni gamuk begitulah saya rasa. Jadi dia kata sini, ni sebab manusia pula, nafsu pula menambah bebanan ni dengan ibadat. Jadi sekarang nak kurang nafsu liar kita tu, buat banyak ibadat. Kita perbanyakkan ibadat. Tadi saya kata semayang jemaah tak mau tinggal dah. Mudah je ni. Puasa sunat tak mau tinggal dah. Tak pernah hayat-hayung semayang duha, nak buat dah 2-3 kali seminggu. Tak ada jalan lain. Jangan duk lopak ke kitab mutawalak sangat, dok dang dengan kita. Ni kitab rendah-rendah ni ada ni. Sembahyang witir, ada orang witir dia akan berjumpa Ramadan. Sikit lagi selepas Ramadan itu dia akan berjumpa sembahyang witir Ramadan. Kan liar kan tu. Sedangkan witir wujud tiap-tiap malam. Tak kat perkataan wujud saja. Wujud ni orang kena sifat 20 dan orang kena wujud. Dia hadir kepada kita tiap-tiap malam. Semayang sunat rawatib yang muakkadah, jangan tinggal. Ya, baca Quran selas muka. Pitih ada Seriah 3 amah. Sedekah setiap hari Seriah 3 amah. Kalau kita boleh buat ni, latih diri kita ni 8 perkara yang saya bilang ni, benda-benda ni, insya-Allah saya tuding jari, kita akan berubah dengan izin Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita duduk lenggak dengar apa balik tak tahu habis gitu, malah esok ada pula jemput Ustaz Kazim, jemput istihar habis, radio habis, telefon, khabar ni ada, mari, kita pun mari, molek dah mari tu, balik habis saja, tak cukup. Kita kena sekarang dah
Kita sekarang telah kesuntukan masa. Saya guna ya, minta maaf. Ada orang tak setuju dengan saya. Kita telah kesuntukan masa. Terutama orang dari angkatan saya. 60 lebih, 70 lebih. Mana ada masa lagi? Dan kita nak ngaji apa lagi? Buat hak ni je. Puasa sunat. Semayang sunat rawatib. Iktikaf bangun malam sikit. Jangan sekali asal-asal lah ada orang. Ya, baca Quran selas muka, sedekah selia 3 amal, semayang duha, semayang witir, insya-Allah berlakulah perubahan. Insya-Allah berlakulah perubahan. So, yang ketiga dia kata memohon pertolongan Allah. Tengok tu. Tadi ajar kurangkan makan, puasa saya kata. Sini memberi bebanan, tambah ibadat kita. Ibadat ringan-ringan je. Seria 3 amal, selas muka. Insya-Allah confirm jadi. Kemudian memohon pertolongan Allah. Sini banyaklah. Saya pun duk tulis sokmo, duk bagi berebut sokmo nampaknya. Amal kedok tak tahulah. Antaranya yang pusingan yang pertama di meja hari Jumaat. Kalau Tuan Haji 2-3 orang depan saya ni, rasa nak marah dah saya ni. Hak tu semua ustaz duk kebel. Aku bosan dah. Jangan bosan Tuan Haji. Saya fokus kepada orang ramai yang jarang-jarang jumpa dengan saya. Pada Tuan Haji, beberapa orang yang setia dengan saya ni, jangan bosan, buat je. Dia tak khabar aku tu, dia khabar orang lain. Janganlah masa khabar lah ustaz acak sangat. InsyaAllah saya nak khabar lagi malam ini. Sebagai contoh, Allahumma arinil haqqa. Imam baca sama. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah yang benar itu benar. Cuba ambil Melayu ni. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah aku ni yang benar itu benar, yang molek itu boleh. Warzuqni tiba'ah. Bukan tunjuk saja, kurnialah kepada aku supaya boleh buat benda molek tu. Tadilah kita duk ngaji sayu benda tinggi. Macam saya duk baca tadi ni, sayu ni. Amarah, lawamah, musyaratah, muhasabah, mujahadah, mu'atabah, mu'aqabah. Ni tinggi sayu ni. Ilmu yakin, ainul yakin. Allah, sayu no. Sayu nampak. Buatlah ni dulu dengan penuh yakin. Buat penuh ni dengan penuh yakin. Allahumma arinil haqqa warzuqni tiba'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah aku ni yang benar tu benar, dan kurnialah aku supaya aku boleh buat. Banyak benda yang kita tahu kita tak buat lagi. Bukan menuduh pada tuding orang tu orang ni, kita masuk yang bercakap lebih-lebih lagi. Banyaknya benda yang kita tahu tapi masih tak boleh buat. Kalau saya boleh panjangkan, banyaknya benda yang kita buat tapi masih banyak yang tak kena ambil kira. Atik orang saya ni biarlah rendah pun. Sebab itu saya dipesan oleh Tok Guru, Pak, soalan mesti kemukakan setiap hari. Aku tahu kedak lagi. Ingat malam ni, aku tahu kedak lagi. Tolong sambung. Aku buat kedak lagi. Betul kedak aku buat tu diterima kedak? Ulang soalan Pak ni dan cari jawapan. Aku tahu kedak lagi benda hak tu. Tahu sungguh kedak kita buat tu. Sebab semayang jemaah ni sendiri pun cambar lagi. Cambar lagi. Ramai hak cambar, minta maaf. Tahu kedak lagi, buat kedak lagi, betul kedak, diterima kedak. Okey, saya tak panjang. Wa arinil batila. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuklah kepadaku yang batil, yang buruk itu buruk, yang salah itu salah. Warzuqni ijtinabah, dan kurnialah kepadaku, berilah kekuatan kepadaku supaya aku boleh tinggal. Tengok, bukan nak tahu saja ya aku boleh buat, bukan nak tahu saja supaya aku boleh tinggal, tak molek. Tu kita minta dengan Tuhan. Kita minta setelah ngaji sikit-sikit ni. Lebih lagi lah seorang ulama mencadang dalam kitab dia, Rabbana waffiqna li ta'atika. Wahai Tuhan kami, dorongkanlah kami,
taufikkanlah kami untuk mampu mentaatimu. Allah, saya jelira sungguh rasa. Kalau boleh jemaah sama saya turut jelira dan mesra. Wahai Tuhan kami, dorongkanlah kami, taufikkanlah kami untuk mampu mentaatimu wa atmim taksirana. Sempurnakanlah segala kecuaian, kemaknaian, kelalaian aku selama ini. Aku lalai lama dah. Aku cuai lama dah. Aku makna lama dah. Cuba tolong aku. Wa atmim taksirana wa taqabbal minna. Terimalah persembahan ibadat yang aku buat sekadar ni, sekadar yang aku tahu ni, terimalah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu ya Allah. Nak kenapa lagi? Sera wasa. Kalau kita buat malam ni pun wasa sera jelira. Esok hari Senin ni puasa lalu, hari Khamis ni ada duk kira sepu buat selalu hari Khamis ni insya-Allah. Masjid ni biar penuh, belum sepu lagi. Aku mari bukan kerana sepu, aku mari kerana masjid ni mulia, majlis ni pun mulia. Saya nak sambung lagi. Kemudian saya nak tutupkan ni, saya nak tengok pula apa kata Allah sendiri dalam konteks kita ni, hidup kita ni, siang malam ni, apa benda kata Allah. Ya, dalam hadis kursinya dia kata apa? Ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tankusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Oh, saya minat Ustaz Tuan Imam kita asal tegar saya nak baca salah betul tak kira. Saya minat sangat ni. Ustaz tu Imam saya kata salah tu naung tu tangkusuan nakoso yang kusu naksang ke apa. Dia main dia tambah. Malam ni kita nak ambil maksud tangkusu kulla yaumin min umrika wa anta la tadri. Ingat anak Adam, umurmu setiap hari berkurangan wa anta la tadri, sedang kamu tak sedar. Sama adik Haji Emma, umurmu lupa lah kita dua. Orang lain tak tahu, nak mengaku gedak kita dua tengah aku ada. Umurmu setiap hari berkurangan wa anta la tadri, tapi mu tak sedar kau sehari kau kurang tu. Tahu kau sehari kau kurang, tapi tak sedar. Lain tu. Tahu kita tak sedar lah. Berapa dah umur? 65. Kita sedar tu 65 tu. Dah. Kita tahu sehari berapa dalam ni? 65. Dia tanya saya, berapa dah? Tak berani nak royak 70 lebih dah. Lebih berapa tak Allah sah tanya banyak ngah. Dekat-dekat dengan 80. Kalau ada 80 kan? Gitu. Wa anta ladri, umurmu setiap hari berkurangan. Wa anta la tadri, saya terjemah ni Syekh Ustaz Tuan Imam kita. Wa anta la tadri ni ramai orang terjemah engkau tak tahu. Tapi dak, saya nak engkau tak sedar. Kalau umur kita dekat ke, tahu umur kita ke sehari ke kurang, tapi tak sedar. Kalau orang yang berumur tu 60 tahun berasa macam ke 25 tahun. Dia kedak ni kok kepala cakap atas gerai. Orang 50 baru 18, 25. Orang 70 macam saya baru 50. Gitu. Nak khabar? Galak sangat duduk atas dunia ni. Sebab kita tak kenal akhirat sebenarnya. Baik. Wa atika kulla yaumin birizqika wa anta la tahmad. Aku buat turun, aku beri rezeki setiap hari kamu. Memuji dak aku, mu sedar dak. Saya nak ulang lagi ni. Puak-puak kita ni dak rajin lagi, Tuhan uji saya rasalah. Dak rajin Tuhan uji sampai 3 hari 3 malam. Nak minum air setegak dak boleh. Nak makan nasi suak dak boleh. Dak rasa. Minta maaf, puak kita ni kaya belaka. Dak daripada netah dulu zahir ke dunia ni makan cukup sokmo. Dak gitu aja. Lapar sikit tu adalah.
Tapi dok penuh sampai 3 hari 3 malam dok temu air, dok temu nasi suap. Tak ada. Betapa rahmatnya, kasihnya Allah kepada kita. Marilah kita kasih sayang kepada Allah, kerana Allah sayang sangat kepada kita. Tiap-tiap hari aku beri rezeki kamu. Wa antala tamat. Mu dak sedar ke dak? Mu puji ke dak? Mu sedar dak ni? Hari ni boleh 60 ya. Sedar dak dari aku tu umpamanya. Ya. Fala bil qalili takna. Kalau aku beri sikit memang tak cukup. Mu kata. Wala bil katsiri tasma. Kalau banyak pun mu berasa sikit. Allah comel sungguh. Perangai. Dia kata sini manusia. Saya pula duk berasa puak-puak kita ramai. Puak-puak kita ramai. Ya, puak-puak kita ni tiap-tiap hari umur kurang. Lagi sambung lagi. Wa ma min lailatin illa wa ya'tinil malaikah min indika bi'amalin qabi. Dia kata tak ada semalam pun hak malaikat dak buat laporan kepadaku. Allah alim khabir, Allah maha mengetahui, kita tahu. Tapi ikut sunnatullah, ikut cara Allah Ta'ala, malaikat lapor juga. Malaikat lapor tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam min indika bi'amalin qabi, lapor tiap-tiap malam muni buat perkara yang buruk. Tiap-tiap hari aku buat turun rezeki kamu. Tiap-tiap malam malaikat lapor kepada aku, mu berkelakuan buruk. Ta'kulu rizqi wa ta'sini. Mu makan rezeki kurnia aku tapi mu neraka. Bukan Tuhan bakit dia nak royak kita ni. Patut tak kelakuan kita tu gitu. Lampu isyarat merah telah menunjukkan, memberi isyarat kepada saya supaya berhenti setakat ini. Jadi harap-harapnya sebelum saya tutup sungguh ni, harap-harapnya walaupun tak berapa pertemuan kita malam ni, biar adalah sedua lekat dan fikir dan terus buat, insya-Allah. Mudah-mudahan diredai, diberkati Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.